Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نعوذ بك من أن نضله أو نضله أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلمه أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك Bismillah wa billah tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Perkara yang halal dan yang diharamkan dalam agama kita, karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkaitan dengan poligami, iaitulah masih dalam perbincangan berkaitan dengan lapangan gharizah ataupun keinginan yang ada pada diri manusia, iaitulah keinginan nafsu, baik di sebelah laki-laki maupun wanita. Maka kita telah bahaskan tentang poligami itu dalam pertemuan kita yang lalu. Maka pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita juga berkaitan dengan hubungan antara suami dan isteri. Walaupun dalam agama kita, walaupun dalam agama Islam dibenarkan, maknanya dalam agama kita meraihkan kehendak manusia selagi mana kehendak itu tidak mendatangkan kerosakan dan keburukan. Jadi dalam agama kita ni membenarkan sesuatu yang tidak mendatangkan keburukan. Tapi kalau ianya ada keburukan, ada kemusnahan, akan menimbulkan masalah yang besar, maka agama kita melarang hal tersebut. Jadi kalau sesuatu itu tidak mendatangkan masalah, maka agama benarkan. Bermakna setiap hal yang dibenarkan dalam agama itu adalah sesuatu yang tidak menjadi masalah. Dan begitu juga sesuatu yang diharamkan dalam agama kita itu kerana ia menimbulkan masalah, ia menimbulkan kerosakan, ia menimbulkan keburukan kepada diri kita. Umpamanya Islam melarang zina. Kenapa Islam melarang zina? Kerana zina itu adalah buruk, ia akan menimbulkan keburukan kepada manusia. Tetapi perbuatan yang sama itu dibenarkan, tetapi bukan dengan nama zina, tetapi dengan nama persetubuhan suami dan isteri. Kenapa itu dibenarkan? Kerana masalah-masalah yang timbul akibat zina itu tidak berlaku kepada perbuatan persetubuhan suami dan isteri tadi itu. Baik. Walaupun suami isteri yang bila mana sudah berkahwin dibenarkan baginya untuk melakukan seperti yang kita sebutkan tadi, ataupun yang kita sebutkan sebagai jima ataupun persetubuhan, walaupun dibenarkan, tetapi tidak bermakna ia dibenarkan tidak bermakna ia dibenarkan secara mutlak. Sebab apa? Sebab ada waktu-waktu yang kalau dilakukan perbuatan itu ada keburukan, maka Islam tutup jalannya. Walaupun persetubuhan itu dibolehkan oleh dalam Islam untuk suami dan isteri, tetapi ada waktu-waktu yang kalau berlakunya perbuatan itu menimbulkan kerosakan, berlakunya kemusnahan, berlakunya keburukan, maka Islam larang. Antaranya ialah ketika mana wanita itu berada dalam keadaan
haid ataupun dia datang bulan. Jadi perempuan tu datang bulan, maka walaupun suami isteri itu sihat, tapi kenapa Islam larang? Itu kan suami isteri, kan suami dan isterinya. Isteri punya tak ada masalah, suami pun tak ada masalah. Tetapi kenapa dilarang? Kan halal suami isteri untuk melakukan persetubuhan, bukan zina. Kan itu kan suami isteri. Tapi kenapa dilarang? Sebab kaedahnya kita sebutkan tadi, kalau sesuatu itu yang dilakukan ada keburukan, maka Islam larang. Kenapakah persetubuhan atau bersama suami dan isteri ketika isterinya itu datang bulan itu diharamkan? Kerana adanya keburukan, kerana adanya kerosakan. Tetapi agama Islam dia adalah agama yang ada, dia duduk di tengah-tengah. Apa maksud duduk di tengah-tengah? Sebab ada kelompok manusia yang bila mana isterinya datang bulan, dia tak duduk dekat langsung dengan isteri dia. Seperti mana orang Yahudi, seperti mana orang Majusi, seperti mana orang-orang jahiliah, bila isteri datang bulan, makan pun tak nak sekali. Dianggap kalau isteri datang bulan ni najis bagi dia. Nak bersalaman pun tidak, nak duduk berbual-bual pun tidak, nak makan sekali pun tidak, nak apa lagi? Nak duduk serumah pun tak nak. Ini perangai orang-orang sebahagian Yahudi dan Majusi, dan begitu juga orang-orang Arab jahiliah begitu. Bila tengok isteri datang bulan, maka dianggap najis, tak boleh dekat-dekat dengan dia. Tak boleh dekat-dekat dengan isteri ni, duduk jauh-jauh. Kalau duduk di rumah pun, maka sama ada suami keluar ataupun isteri kena balik rumah orang tua dia. Jadi ini berlaku kepada orang Arab jahiliah, dan juga berlaku kepada orang-orang Yahudi dan Majusi. Jadi Islam tidak seperti itu. Jadi walaupun isteri itu datang bulan, taklah sampai peringkat nak halau dia, taklah sampai peringkat menganggap wanita itu najis. Tidaklah sampai peringkat menganggap isteri itu tak boleh makan sekali, tak boleh duduk rumah sekali. Tetapi tidak juga seperti golongan-golongan Kristian, golongan-golongan Nasrani, yang mana golongan Nasrani pula berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan macam mana? Dia tidak menghiraukan isteri datang bulan ataupun tak, dia akan bersama. Jadi orang Yahudi bila isteri datang bulan, dia tak duduk sekali, makan sekali pun tak nak, salam pun tak nak. Jadi kalau boleh duduk jauh-jauh. Jadi berbeza dengan orang Nasrani, bila isteri datang bulan, dia tak kisah, dia akan bersama juga, dia akan jimat juga dengan isteri dia. Isteri pun tak kisah, suami pun tak kisah. Maka Islam datang sebagai agama yang cukup adil dalam menangani dua keadaan yang bermasalah. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Arab jahiliah pun masalah, orang Nasrani atau Kristian pun bermasalah. Islam datang duduk tengah-tengah. Macam mana tengah-tengah? Tak macam Yahudi dan tak macam Kristian. Taklah kuno macam Yahudi, taklah kuno macam mereka sampai tak nak duduk dekat dengan isteri langsung, dan tidaklah berleluasa ataupun tidaklah terbuka sangat macam orang-orang Kristian yang membenarkan isterinya bersetubuh dengan suaminya dalam keadaan datang bulan. Maka Islam datang duduk tengah-tengah. Jadi hubungan suami isteri, ada manusia ada keinginan nafsu, Islam raikan dengan cara jalan perkahwinan. Tapi bila kamu sudah berkahwin, tak bermakna kamu boleh buat sewenang-wenangnya. Kamu boleh buat apa yang kamu nak buat, kamu boleh bersama dengan isteri kamu, tapi ada waktu yang kamu ditegah. Kenapa ditegah? Kita sebutkan tadi, sebab ada sebab dia. Apa sebab dia? Di antaranya adalah kerana bila mana wanita datang bulan bersama suami dan isteri, maka dia akan mendatangkan penyakit, masalah dan berbagai-bagai penyakit yang lain. Maka tak ada mana tak baiklah dari sudut kesihatannya, begitu juga dari sudut moralnya itu tak baik kalau suami dan isteri bersama ketika isterinya datang bulan. Baik. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang baik, kita baca dulu dalam sebuah Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, dan mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid, maka jawablah bahawa dia itu berbahaya
Oleh kerana itu, jauhilah perempuan ketika haid dan jangan kamu dekati mereka sehingga mereka bersuci. Dan apabila mereka sudah suci, maka bolehlah kamu hampiri mereka. Dan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih. Surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi bukan maksudnya bila Allah kata jangan dekati itu, maksudnya tak boleh dekat langsung. Maksud jangan dekati, jangan bersetubuh dengan dia. Walaupun suami isteri, tapi dalam isteri tu datang bulan, maka jangan bersama-sama dengan isteri tersebut. Jadi itu yang pertama. Maknanya bila mana tadi kita sebut awalnya keinginan nafsu manusia laki dan perempuan nakkan kahwin, maka Islam raikan boleh kahwin. Tapi bila dah kahwin pula, apakah boleh berjima atau bersetubuh bila-bila masa dan sesuka hati? Islam kata ada waktunya, janganlah kamu buat, janganlah kamu bersama. Apa dia? Dia antaranya ketika mana isteri kamu datang bulan. Baik. Kemudian, maka bermakna Islam nak bagi tahu kepada kita bahawa kehendak kita Islam meraih, tapi jangan lebih-lebih. Maksud dia macam tu, kan? Islam membenarkan kita cari duit. Carilah, tapi jangan lebih-lebih. Jangan sampai terlibat dengan yang haram, riba, rasuah, penipuan dalam perniagaan dan sebagainya. Jangan sombong dan sebagainya. Nak cari duit boleh, nak jadi kaya boleh, tapi jangan lebih-lebih. Nak nikah boleh, nak kahwin boleh, tapi jangan lebih-lebih dalam pergaulan antara suami dan isteri, kan? Seperti yang kita sebutkan tadi itu. Baik. Kemudian menjaga rahsia isteri suami. Baik. Apabila sudah berkahwin suami dan isteri, maka ada hal-hal yang perlu kita jaga. Apa di antara perkara yang perlu kita jaga? Rahsia suami dan isteri dalam ranjang jangan dibawa keluar. Itu adalah satu perbuatan yang berdosa. Itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia dalam pandangan Allah nanti di hari akhirat ialah seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya, dan isteri pun melakukan persetubuhan, kemudian dia menyiarkan rahsia dia. Jadi si laki-laki ni dia cerita kat kawan-kawan dia, kan? Malam pertama aku begini. Yang isteri pula cerita begitu. Jadi itu adalah satu benda yang tak baik. Maknanya hubungan kita bersama dengan suami isteri itu tidak boleh disiarkan. Itu adalah salah satu di antara dosa. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Kan? Sebuah hadis, kan, adalah hadis yang panjang. Nabi bertanya kepada Nabi nak bagi tahu tentang tak bolehnya suami isteri cerita apa yang mereka lakukan dalam hal jima itu kepada orang lain. Maka ada seorang perempuan yang dikata, tiba-tiba ada seorang gadis memukul-mukul salah satu tulang lututnya sampai lama sekali supaya diperhatikan oleh Nabi dan supaya beliau mendengarkan omongannya. Si gadis itu berkata, demi Allah, kaum laki-laki bercerita dan perempuan pun bercerita. Pada zaman tu orang laki-laki pun cerita hal dia bersama dengan isteri dia. Begitu juga isteri cerita hal dia bersama dengan suami dia kepada kawan-kawan dia. Laki cerita kat kawan-kawan dia, perempuan cerita kat kawan-kawan dia. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berbuat demikian tak ubah seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Satu sama lain saling bertemu di jalan, kemudian melakukan persetubuhan, sedang orang lain banyak yang melihatnya. Jadi Rasulullah mengumpamakan orang laki-laki yang dia bersama dengan isteri dia, kemudian dia cerita kat orang lain, dia seperti syaitan yang jimat depan orang ramai pakat perhati dia. Jadi Rasulullah nak bagi tahu perbuatan tu sangat jelek, sangat tak baik. Jangan cerita tak elok pun. Tak payahlah aku ni setengah jam lah, aku ni 2 jam lah, aku ni sampai subuh lah, tak payah cerita lah, kan. Jadi benda tu tak baik lah, sangat-sangat jelek lah, tak baik. Jadi itu hal yang perlu kita jaga sebagai suami isteri. Jangan sampai kita melakukan pantang larang dalam rumah tangga. Baik, kemudian seterusnya, keluarga berencana. Maksudnya, bila mana sudah berkahwin, kemudian suami isteri bersama, kan, untuk melampiaskan keinginan atau nafsu dia, maka dalam hal persetubuhan itu, kita cerita pasal persetubuhan, maka dalam hal itu, apakah suami
ataupun kita kata azal ni iaitulah dia merancang keluarga baik. Apakah hukum merancang keluarga? Kan bila kita bincang tentang rancang keluarga ni, maksud dia ada kaitan dengan hubungan intim suami isteri. Maknanya mungkin si laki-laki tu dia azal ni, minta maaf kalau saya sebut pancut luar, apakah dibolehkan ataupun tidak dalam agama. Jadi secara umum dia apakah merancang untuk rancang keluarga lah. Maksudnya anak isteri kata tak nak mengandung dah, kan, cukuplah anak yang ni. Apakah itu salah? Jadi ayah-ayah ataupun suami-suami kena faham, Islam ni meraihkan manusia. Kalau ia mendatangkan keburukan yang kita sebutkan tadi, maka Islam tutup jalannya. Islam melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Satu saya sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu, hukum poligami itu boleh, tetapi kalaulah seseorang itu melakukan poligami akan mendatangkan keburukan, bila dia poligami akan jadi masalah besar, maka Islam kata haram untuk dia berpoligami. Walaupun poligami itu hukumnya halal, tapi fulan bin fulan yang dia Islam tahu tak mampu, dari sudut kewangan dia, dari sudut macam-macam, dia tak mampu nak kahwin lain, dia tak mampu nak tambah isteri yang ada pun diabaikan, rumahnya tak dibayar sewa, tuan rumah datang minta sewa, suaminya tak ada isteri, kena marah isteri, suami pergi menikah dengan lain, kemudian suami duduk isteri yang lain, isteri yang pertama diabaikan anak-anak dia. Jadi Islam tahu dia tak mampu. Maka apakah kita katakan laki-laki ini haram poligami itu salah? Kita kata tak. Kita tidak mengharamkan poligami, tapi kita mengharamkan, kita melarang dia daripada berpoligami sebab ada kerosakan, ada kemusnahan ataupun ada keburukan yang berlaku dengan kalau ia melakukan poligami. Begitu juga dengan merancang keluarga. Baik, jadi kalau isteri kata, bang, cukuplah kita dengan 5 ni, bang, cukuplah kita cukup. Apakah salah isteri berkata begitu kepada suami? Maka tengok keadaan macam yang soal poligami tadi itu. Kalaulah dia ada sebab-sebab yang munasabah untuk dia tak nak mengandung ataupun dia tak nak anak lagi, maka kalau alasannya alasan yang munasabah, maka isteri itu tidak bersalah, tuan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, maka isterinya itu tidak bersalah kalau alasannya alasan yang bertepatan dengan syariat. Alasannya alasan yang munasabah. Tak bermakna awak ni kan Nabi suka ramaikan umat, betul, tapi kita kena bacalah. Ada juga Nabi SAW mana tidak melarang bila ada sahabat-sahabat di kalangan sahabatnya itu yang cuba merancang keluarga. Nabi itu tak larang. Kan, kalau benda itu tak baik, sudah tentu Nabi larang. Nabi kata tak boleh, aku nak ramai umat aku, berbangga bila di pada masyarakat nanti paling ramai umat. Kalau seandainya benda itu haram dan berdosa, Nabi marah lama dah para sahabat yang dahulu. Jadi merancang keluarga itu haram ataupun tidak? Apakah bermakna isteri yang tidak mahu hamil dan anak lagi itu dia menolak sunnah Rasul? Apakah dia tak nak ramaikan umat Nabi SAW? Maka jawapannya tidak semestinya. Kenapa? Kerana dia ada alasan yang munasabah. Jadi dalam kitab kita menggariskan beberapa keadaan yang ataupun beberapa rukhsah yang mana si wanita itu ataupun merancang keluarga itu dibolehkan. Di antaranya apa dia? Yang pertama, mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesihatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak setelah dilakukan sesuatu penelitian oleh doktor yang dapat dipercayai. Contoh, Aisyah kata, isteri awak ni dah 4 kali bersalin, semuanya ikut tingkap, semuanya bersalin Caesar. Tak elok kan, kalau yang kelima takut dia menjejaskan kesihatan ibu. Maka dosa ke ibu ni menolak untuk hamil daripada benih suami dia? Tak, kan? Bersama tetap boleh bersama, tapi merancang keluarga. Contoh contohnya, minta maaf saya sebut contoh pakai kondom dan sebagainya. Jadi mana merancang apa yang tuan-tuan dan perempuan rasa itu adalah satu perancang keluarga, maka dilakukan kerana menjaga kesihatan si ibu atau isteri tadi itu. Apakah salah dalam agama? Tidak.
Karena Allah sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah, jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maknanya kalau merancang isi tak nak hamil dah, suami jangan marah. Kenapa? Isi ada alasan dia. Apa alasan dia? Doktor bagi tahu cukuplah bang, untuk anak season ni cukup 4 orang. Kalau yang kelima takut dia tempat dia tampal tu dia tak elok jadi bla bla bla. Adalah doktor punya nasihat kata tak elok. Maka suami kena railah. Dan tidak bermakna isteri itu tak nak umat Rasulullah tu ramai, satu. Dan yang keduanya, khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang menjadikan sukar untuk beribadah dan menyebabkan orang mahu menerima barang yang haram. Contohnya, anak dia keadaan ekonominya susah, kan? Dalam tambah PKP gajinya hanya 1,000, contoh, saya bagi contoh. Gajinya 1,000 itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Contohnya, anak dia dah 5 orang. Itu pun struggle juga tu, anak 5 orang nak bayar rumah, anak sekolah bla bla bla. Tapi kalau seandainya lagi dia tahu anak ramai dengan keadaan ekonomi yang macam tu pun dia tak mampu, kan? Sebab susah, kan? Anak-anak pun tak mampu nak diberikan pendidikan, nak hantar sekolah pun tak mampu. Sebab anak kamu tak sekolah, dia takut tak ada duit. Bila macam tu punya alasan, kau tak boleh dah anak, kau jangan tambah lagi anak. Isteri dia kata kat suami dia, bang, cukuplah bang, cukuplah, I tak nak lah, cukuplah dengan 5. Tidak bermakna dia tak nak lagi umat Rasulullah, tidak. Tapi dia tahu kemampuan dia takat tu. Kalau dia mengandung dan bersalin lagi, akan menimbulkan lagi masalah, kesian anak. Jadi kalau 10 orang, 10 anak yang tak mengaji, bila tak mengaji, bila membesar akan jadi bla 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 bla, akan jadi rosak. Dan kemungkinan dia kata, bila si ayah ni tengok anak ramai perlu bagi makan, maka terpaksa buat benda yang haram, jual dadah dan sebagainya. Kenapa? Kerana nak membesarkan anak-anak. Maka itu adalah perbuatan. Maknanya merancang keluarga itu tidak salah. Kenapa? Khawatir urusan dunia akan melakukan perkara yang haram, kan? Jadi itu tak salah. Kita tahu tahap kemampuan kewangan kita, maka tak salah isteri untuk bagi tahu suami dia, cukuplah bang, kita dengan anak yang seramai ini. Kerana kalau kita ramai lagi anak yang macam ni pun makannya tak teratur. Okeylah, soal pendidikan dia macam mana, kan? Tambah lagi anak jadi tambah menimbulkan menambah bebanan kepada kita. Maka tuan-puan sekalian, maka merancang keluarga pada waktu, lebih-lebih lagi di sebelah pihak isteri lah. Suami mungkin tak ada masalah, anak-anak ramai, tapi isteri lebih faham, kan? Dia menolak untuk adanya anak lagi kerana dia khawatir dengan urusan dunia tadi tu. Jadi bila dia rasa berat urusan dunia, terpaksa buat benda haram untuk sara anak dan isteri, maka Islam awal-awal tutup. Dah cukup, jangan kamu tambah lagi. Jadi isteri pun, ya Allah sebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kata Allah. Allah berkehendak melakukan kemudahan kepada kamu, bukan berkehendak untuk memberi kesukaran kepada kamu. Jadi takat mana yang kamu mampu untuk anak 5 orang, cukuplah takat tu, jangan ditambah. Baik. Kemudian yang ketiganya, keharusan melakukan azal, yakni mana merancanglah. Antara dulu punya cara merancang keluarga, minta masa saya sebut, suami itu pancut di luar ataupun maksudnya azal lah, dia pancut di luar. Keharusan melakukan azal biasa terkenal dalam syarak, iaitu dengan mengkhawatir kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak baru. Nabi menamakan persetubuhan sewaktu perempuan masih menyusu adalah ghilah ataupun ghail, kerana penghamilan itu dapat merosak air susu dan melemahkan anak. Dan dinamakannya sebagai ghilah atau ghail kerana suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahsia. Maksudnya begini. Maksud ghilah tu, isteri sedang menyusu, mana dia ada anak kecil, maka suami buat azal, mana suami merancang keluarga lah, dia bersubuh dan dia maknanya merancang lah, maksud merancang, dia merancang mana dia ataupun isteri tu dia tak nak mengandung, kan? Merancang di saat isteri itu sedang menyusu, masa dia ada baby, maka itu alasan dibolehkan melakukan azal atau melakukan perancang. Sebab apa? Sebab dikhawatiri bila isteri yang sedang menyusu kemudian dia hamil, ada dua keadaan yang dikatakan tidak baik. Walaupun sebagai ulama mengatakan bahawa larangan
untuk maknanya tidak melakukan perancang itu dalam ketika mana isteri itu menyusui itu tidaklah sampai peringkat haram. Maksudnya begini, isteri tengah menyusu, maka suami datang untuk bersetubuh dengan dia, maka isteri kata, bang, contohlah, minta maaf saya sebut, nak bagi mudah faham lah, tak okey lah, tapi awak kena pakai kondom lah, kan? I tak nak mengandung lagi sebab anak kecil lagi tengah menyusu. Kemudian suami dia marah, kata, tak boleh awak macam tu, kata bla bla bla, Nabi suka ramai umat dan sebagainya. Baik, apa nak azal? Maksudnya, kalaulah isteri sedang menyusu, kemudian dia hamil, dibimbangi yang pertama susu tu jadi tak ada kualiti lah, pasal ada janin dalam perut dia. Itu maksud rilah tu. Dan yang keduanya, kalau seandainya dia sedang menyusu, ada baby, takut baby itu juga tak sihat. Sebab apa? Sebab zat susu tu dah keluar kepada anak yang duduk di luar, yang di dalam takut jadi tak elok. Maka keadaan itu Islam raikan boleh rancang keluarga. Itu maksud dia. Jadi isteri yang sedang menyusu, kan, dikhawatiri susunya tak ada zat, tak ada kualiti sebab adanya janin, kerana janin pun nak makan juga. Dan juga keadaan yang kedua, takut janin tu tak elok sangat, dikurang zat sebab zatnya dah keluar kepada anak yang duduk di luar. Merancang pada waktu itu dibolehkan dalam agama, tetapi tidaklah bermakna bila mengandung juga pada waktu itu haram. Tidak. Mana merancang pada waktu itu hukumnya dibolehkan. Itu di antara alasan-alasan yang kita sebutkan antara suami dan isteri untuk dalam hal urusan persetubuhan tadi. Itulah kita sebutkan di antara tiga keadaan yang mana kita nak sebut tentang hukum merancang keluarga tadi itu tidak salah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cukup yang kita dapat bincangkan pada malam ni. InsyaAllah dalam pertemuan kita akan datang, kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitulah berkaitan dengan menggugurkan pula. Tadi merancang mana sebelum mengandung. Ini dah mengandung tapi gugurkan pula. Apa cerita dia? Yang tu insyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang, yang insyaAllah kita akan lakukan pengajian kita bersemuka di tempat kita nanti di surah An-Nur section 20 insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.